dakwah di Malaysia kami berdepan dengan orang yang pelbagai. Ada yang belajar, ada yang tak belajar, ada kerja, ada berniaga korporat, ada menteri, ada tak menteri dan sebagainya. Satu. Ya alhamdulillah. Yang kedua, anda pula berdakwah sesama pelajar Malaysia yang tak ada saudara mara kat sini. Tapi bila kami berdakwah dengan pelajar-pelajar di universiti tempatan pula, mulalah kata nak balik kampung lah, mak sakit, nenek sakit, adik sepupu jiran buat kenduri, buat akikah, orang nak warna. Akhirnya payah nak buat daurah kadang-kadang. Anda kat sini bila buat mesti datang sebab tak ada tempat lain nak pergi dah. So, perbezaan. Kemudian anda sini sama-sama alam pelajar yang saya katakan, dan banyak pendekatan dan perbezaan-perbezaan yang, dan akhirnya nanti anda sendirilah yang akan menentukan bagaimana pendekatan yang nak digunakan. Adapun yang kita sebutkan tadi adalah kaedah-kaedah umum. Ya, ada masa para pendakwah kena jernihkan hatinya, jangan tunjuk pandai sangat. Orang benci tengok kalau pandai sangat. Tetapi pada masa pula anda kena tunjukkan yang anda ini mahir sebagai confidence. Dan ini yang sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Yusuf ke dalam ketika dia berdakwah dalam penjara dengan kehebatan itu. Akhirnya kita mengatakan bahawa seorang pendakwah kena humble. Tapi ada masanya kalau kita tengok madu'u kita yang kita nak ajak itu agak talent sikit, dan kita ada pula boleh talent dengan dia, dengan kita tunjukkan kita punya kehebatan kita, dia akan kalah dengan kita, dan dia gunakan tunjukkan kepakaran kita. Tapi kalau kita rasakan dia bukan dia intelligent, dia hebat, dan kemudian dia suka orang yang tawaduk, maka kita jangan tunjuk pandai depan dia, nanti dia menyampah tengok pada kita. Madu'u kita itu kadang-kadang baca pasal fiqh lebih banyak daripada kita. Kita ni jenis sibuk, tak sempat. Saya nak bawa ajak orang ni, tak sempat nak baca. Dia pula dia baca tentang tulisan-tulisan Zaharuddin tu dahsyat. Bab ekonomi ini yang dia katakan riba, kita kata, itu kan riba. Kau tak baca kan daripada Zaharuddin kata apa. Okay? Maknanya seolah kita ni tebuk. Berarti kita kena tunjukkan ada benda yang kita kata yes, sama-sama kita kaji, sama kita belajar, tapi bab lain kita kuasai. Jadi saya nak tunjukkan tadi, betul, saya sangat setuju pandangan tadi mengatakan jangan terlalu mendedahkan, dan kita kena bina fiqh. Fiqh ini ialah kalau dalam rukun bai'ah kita akan melihat fiqh. Fiqh ni ada 6 ataupun 5 perkara yang kita tekankan. Fiqh kepada Allah, fiqh kepada manhaj, fiqh kepada qiyadah, fiqh kepada pengikut. Fiqh kepada pengikut ini kita kena terah dia, dan fiqh kepada qiyadah, dan qiyadah kena bina supaya dia orang percaya pada dia. Jadi madu'u ini memang kena bina suasana itu, seperti yang kita katakan Nabi SAW bina sehingga ia digelar dengan Al-Amin. Dan ketika dia naik atas bukit tu, dia test market, dan orang akan terima sebab apa, dia adalah seorang Al-Amin. Okey, tapi pada waktu yang sama orang tahu dia seorang yang rendah diri. Apabila dia diberi peluang untuk pemimpin kedatangan dia, nak tak kalau aku lantikkan kau jadi raja? Malaknaka iya, kami akan lantik kau jadi raja. Kami bagi engkau jadi perubatan, doktor yang akan menjaga kesihatan kau. Kami akan bagi kamu harta sebanyak-banyaknya. Tapi semuanya benda itu Nabi tolak kerana ada humble, rasa rendah diri, tidak mengejar dunia dan sebagainya. Jadi dengan kita mencantumkan, ada masa kita tunjuk kepakaran kita, ada masa kita tunjuk rendah diri kita, tapi akhirnya sebenarnya pendakwah ini akan menjadi reference kepada semua orang. Jadi marjah, tempat rujukan. Sebagaimana anda membina MISG ini kena menjadi reference kepada seluruh pelajar-pelajar Malaysia dekat United States ini. Maknanya anda kena buat krip itu. Kalau boleh jangan bagi dia rujuk pada yang lain, rujuk kepada MISG. Jadi dengan kita membina kekuatan-kekuatan itu akan menyebabkan fiqh itu dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan soalan tadi juga, kan ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang dalam ayat tu ada, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jadi dia ada kaitan juga dengan persoalan, sebabkan yang Ustaz tunjuk contoh tadi macam, adakah itu dikira macam mencela diri juga, macam kita kata saya ni juga lemah, betul? Okey, betul, ada sangat kaitan. Mencela diri ini ialah pada perbuatan-perbuatan yang kita katakan ialah untuk kita melakukan tazkiyah. Sebab Nabi SAW dia dihantar oleh Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Maknanya wa yuzakkihim ini Nabi membersihkan. So bila kita kata Imam Ibn Qayyim contohnya, seorang ulama yang dalam bidang salaf,
yang cukup hebat, Ibn Qayyim. Dia menyatakan bila kita melakukan proses tazkiyah, kita kena ittiham diri kita, kena tuduh diri kita. Dengan kita menuduh diri kita itu akan menyebabkan kita akan membaiki diri kita. Adapun kita mencela dengan apa yang diberikan oleh Allah pada kita, itu satu perkara lain. Yang kita mencela rezeki yang kurang, kita mencela apalah nasib aku begini, apalah nasib aku begini, itulah celaan yang dilarang. Dan malah kita tidak boleh mengatakan kalaulah Allah bagi, kalaulah dalam hadis yang kita baca dalam Riyadhus Shalihin itu. Itu yang ditegak. Tetapi bezakan ittiham, maknanya menuduh diri itu, menceritakan tentang kelemahan diri kita itu untuk kita baiki, ataupun menceritakan kelemahan kita bahawa ya betul satu ketika aku dulu jahil, tapi sekarang ini aku dah tak jahil lagi. Amantu, maknanya aku telah beriman kepada Allah. Aku telah. Tadi ceritakan yang lepas itu untuk menunjukkan bahawa telah ada satu perubahan. Sayyidina Umar menceritakan bagaimana ketika di masjid dia jadi khalifah, ada masa dia menangis, ada yang ketawa, kejap menangis, kejap ketawa. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis, apa yang menyebabkan ketawa? Dia ceritalah yang dia buat ketawa sebab apa? Dia mula menyembah berhala Tuhan dia, susun kurma cantik jadi berhala, dia sembah-sembah. Time pukul dia lapar je, dia cubit satu-satu Tuhan dia makan. Tahu betul aku senang. Dia ketawa. Dan bila dia menangis pula, kenapa? Iaitu dia bunuh anak dia hidup-hidup. Okey? Berarti Nabi Sayyidina Umar menceritakan benda itu bukan untuk mencela potensi yang ada pada diri ataupun nasib, tapi nak menceritakan tentang jahiliah yang pernah dilalui supaya orang ramai mengatakan, oh, itu jahilan, dan marilah kita sama-sama jangan buat satu benda yang sangat berbeza. Ittiham an-nafs yang disebutkan Ibn Qayyim, tuduh diri kita itu memang kita kena sentiasa teruskan. Dan sebab itu doa bagi seorang pendakwah supaya dia tidak, katakan kita diminta untuk buat penyampaian, lepas tu orang seronok pada kita pun diseronok juga. Rosaklah hati kita. Ketika itu kita kena doa sebagaimana yang diajar oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berdoa, dia kata apa? Allahumma, tak masuk doa tu. Dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku terhadap apa yang semua orang tu tak tahu tentang diriku. Sayyidina Ali, dia berdoa, ya Allah, diorang ni tak tahu sebenarnya aku ni macam mana teruknya aku. Yang ni yang kita katakan jangan cerita pada mad'u. Nanti mad'u hilang fiqah pada kita. Tapi kita kutuk diri kita, untuk diri kita. Allahumma ighfirli ma la, ya Allah, ampunkan dosaku terhadap apa yang dia tak tahu tentang diriku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan engkau ambil kira terhadap apa yang mereka sebut. Allahumma ighfirli ma la ya'lam, ya Allah, ampunkan dosaku terhadap apa yang orang semua tu mad'u aku tak tahu pasangku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan engkau ambil kira ya Allah terhadap apa yang mereka puji aku. Sebab engkau lebih tahu aku tak layak dapat pujian itu. Dan yang ketiganya, Sayyidina Ali berdoa, dia kata apa? Wala tu'akhizni bima yaqulun. Dan yang ketiganya, Nabi Sayyidina Ali berdoa supaya apa? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Sebab tu selepas seorang pendakwah, selepas dia melaksanakan tugas-tugas dakwah dia, jumpa dengan anak usrah dia tu, dan bila usrah dah habis, seorang-seorang duduk kat rumah ataupun kat bilik dia berseorang, dia berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku terhadap apa yang mereka tak tahu sebenarnya. Banyak lagi aku tak senonoh, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, jangan ambil kira terhadap apa yang mereka puji aku, ya Allah. Dan kalau boleh, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Itu satu doa yang cukup menarik dalam keadaan sebegini. Saya ni soalan suka soalan direct, jadi minta seorang tolong bacakan soalan ni. Anggap hantar macam seorang akhwat, so hantar baca. Baca kan tak? Tadi kan Ustaz cakap, kalau nak tegur mad'u, kita kena tujukan atau pulangkan teguran itu pada diri kita dulu kan? Tapi, bukankah cara ini buat mad'u rasa susah nak sifah dengan kita disebabkan kelemahan kita?
Ini macam sama. Certain mad'u mengharapkan Tak habis lagi dia kata sama. Ni lah orang lelaki cepat makan. Habiskan dulu. Contohnya mad'u tu cakap, alah nak tiba aku ni pun sama macam aku. Habis. Marah lah. So, ulaskan pada saya apa dia tanya sebenarnya? Sama macam tadi lah, konsep dia. Boleh ulang jawapan untuk okey lah, maknanya betul kita kena bina fiqah. Sayyidina Ali cerita doa tadi kan, bina fiqah. Tapi bila kita bina fiqah tadi, ya, kita kena pastikan bahawa jangan menceritakan aib, sebab orang daripada kita ada aib kita dan kita beristighfar kepada Allah pada aib kita. Tetapi yang saya katakan tadi, Habib An-Najjar menceritakan tentang kelemahan-kelemahan ketika dia berada zaman jahiliah dia. So tak salah untuk kita ulang benda itu, tapi bukan tujuan untuk berbangga. Sebab contohnya dulu saya berzina, dahsyat saya berzina kan. Rugi kan benda-benda tak buat macam saya. Okay, dia tak boleh macam tu. Benda tu aib, dia boleh cerita sikit. Tapi kita cerita pasal umum, saya belum teruk ini okey, jangan cerita detail sangat. Saya pun dulu kecil-kecil, sebab saya bukan daripada sekolah agama Saya juga seperti sebagian daripada anda asal daripada sekolah biasa. Tapi bila saya form 1, saya mula dipaksa oleh ayah saya masuk 2 sekolah. Dipaksa. Pagi saya sekolah agama, sekolah Arab di Batu Fahad. Petang saya sekolah menengah biasa. So saya keluar daripada rumah pukul 6.30 pagi. Pukul 7 suku mula di sekolah Arab ni, sekolah Arab di Batu Fahad tu, sampai pukul 1. Pukul 1 suku saya kena bergesa-gesa ke sekolah sebelah, sekolah menengah biasa. Jadi saya ulang pagi sampai petang di 2 buah sekolah. Jadi bila sekolah pagi tu sekolah agama, orang pakai tudung baik-baik semua, saya pun jadi baik sekejap. Tapi bila petang sekolah yang campur-campur dan teruk, saya jadi teruk sekejap. Okay, jadi proses tu berlaku dan kami pernah curi ayam. Tapi kami ada unsur-unsur Islamik ketika mencuri ayam. Ayam kita curi, dah haram kan makan kan. Tapi bila nak makan kena sembelih kan. Sembelih tu ikut syariat kan. Padahal sama je kan makan ayam yang haram kan. Tapi ada unsur Islamik, tapi pisau tak ada. Tapi oleh kerana masa tu muda lagi, ada hukum ke, maka cara macam ni tak punya ayam. Mari kita tutup mulut ayam tu, pintal tu. Jangan tanya saya makan tak makan. Itu aib dia kan. Okay, maknanya kehidupan kita lalu. Tapi alhamdulillah jadi ustaz juga kan. Jadi ustaz juga. Jadi nak cerita tadi, ya, keaiban-keaiban jangan ceritakan pada mad'u kita yang sedang kita nak jinakkan. Tapi yang Habib An-Najjar tadi cerita ialah tentang benda-benda yang supaya bila dicerita secara spontan kawan tadi akan apa? Menyahut dan membandingkan diri mereka. Itu yang kita maksudkan, tidak salah menceritakan kelemahan dalam sudut itu. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang yang baru kita kenali, yang baru kita nak tarik dan kita sedang bina fiqah, benda itu jangan diceritakan dulu. Sebab takut mad'u tadi belum mampu untuk remove point itu. Okey, habis soalan? Okey, saya serahkan kembali kepada